dengan reformasi, 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 reformasi. Beri tepukan tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia dua banting ataupun selima yang telah pun dipotong, dibuka untuk tatapan kita sebagai tanda resmi pelancaran Angkatan Perubahan Sabah yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Abang Muring, dan seterusnya 7 kali sebagai tanda resminya Angkatan Perubahan Sabah. Begitulah tadi pukulan gong sebanyak 7 kali, dan sebagai tanda pertemuan penting dan detik bersejarah juga ini, kita minta Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Wilfred Bumbering untuk menyampaikan sebuah buku yang mengandungi hasrat dan tujuan murni Angkatan Perubahan Sabah yang dinamakan Perjuangan dan Aspirasi Rakyat Sabah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan seterusnya ditandatangani bersama di hadapan ini. Detik bersejarah bagi negeri Sabah khususnya. Semoga termeterainya satu aspirasi atau perjuangan rakyat Sabah ini. Maka rekan-rekan di bawah sana, jangan bimbang, jangan ragu. Kita mempunyai agenda. Itu dia. Kita semua berdiri dengan slogan baru Angkatan Perubahan Sabah. Sekali lagi. Sekali lagi. Datuk Wilfred Bumbering yang kita istihad, kalau nak kenal Panglima, Panglima ni selalunya setia. Dia setia kepada ketuanya, rajanya, pemerintahnya. Tetapi Panglima yang sebenar lebih setia kepada perjuangan rakyatnya, dan ini dia Panglima Bumbering. Saya merasakan luahan hatinya. Saudara, tidak mudah meninggalkan landasan wadah perjuangan yang lama. Datuk Wilfred Bumbering itu sebati dengan Opko. Untuk meninggalkan itu mesti ada sebab yang cukup kuat. Bukan jawatan, jawatan dijanjikan. Bukan kedudukan, bukan senang lenang, bukan jaminan keselesaan. Itu semua ada dalam Barisan Nasional. Tetapi yang tidak ada ialah rasakan perih derita rakyat, dan ini yang menyebabkan beliau pindah dan keluar menentang Barisan Nasional. Saya terharu hari ini. Ini kebetulan adalah salah satu kesempatan saya. Saya bercakap banyak kali di Sabah, dan ramai juga rakan-rakan di Sabah termasuk KDM yang hadir. Tetapi ini adalah perhimpunan di Sabah, khususnya di kalangan KDM, yang terbesar yang pernah saya sampaikan. Rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat Pusat dan Negeri, wakil SAPP dan semua yang hadir yang telah diperkenalkan tadi, sudah juga telah dengar mereka menyampaikan pandangan. Tapi saya nak mulakan cara pribadi sedikit, dan saya juga ikuti Datuk Wilfred Bumbering. Dia seangkatan dengan saya. Dia juga mahasiswa Universiti Melaya dulu, yang pernah ikuti liku-liku perjuangan zaman muda. Saudara, sebab itu saya perbincangan ini bukan baru. Ada orang kata ini baru, dah. Sebab itu selalu saya sebut, ada kejutan di Sabah. Media BN permainkan saya. Saya ulang, ada kejutan di Sabah. Kejutan itu bukan saja Datuk Wilfred Bumbering, bukan saja Datuk Lajim. Yang penting itu kejutan rakyat yang bangkit menuntut hak. Mereka ini kebetulan adalah katalis, pemangkit yang mencetuskan perubahan itu. Dan orang-orang ini punyai hati wajar. Ini sahabat saya, cucu Mahatma Gandhi. Saya ke India baru-baru ini. Cucu Mahatma Gandhi, nama dia Raj Mohan Gandhi.
Dia jemput saya dengan Azizah ke sana, dan dia kata, nenek dia Mahatma Gandhi cakap, bukan saja perjuangan, bukan saja perubahan, tetapi politics of conscience. Politik ini bukan saja rebut kuasa, atau yang dikenali oleh UMNO Barisan Nasional, rebut balak dan harta. Politik ini adalah politik conscience. Kita ketuk pintu hati kita. Kita tanya diri kita yang ada agama. Kita tanya hidup ini untuk rompak harta rakyat, untuk senang diri dengan jijak hak rakyat, untuk mempermainkan media, untuk menipu rakyat, atau politik ini politik conscience, supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perjuangkan itu tidak lain memohon restu Tuhan dan membela nasib rakyat. Itu politics of conscience. Jadi itu mukadimah saya dengan Datuk Wilfred Bumbring dan rakan-rakan dalam Angkatan Perubahan dan Pembaharuan Sabah. Ini semangat baru. Saya pun semangat. Ini puasa tapi seperti yang saya sebut, puasa ini menarik. Orang semua puasa, kemudian buka puasa, makan sedap-sedap. Puasa ini itu apa? Tahan lapar dan dahaga supaya kita ini tunduk sebagai hamba Tuhan. Kemudian kasih dan faham derita rakyat yang susah. Ini bulan puasa pun curi balak lagi. Bulan puasa pun tindas orang. Bulan puasa pun bukankan tanah negeri, tanah adat, tanah rakyat pun masih dirampas dan tidak dipulangkan. Saya nak beritahu, kita orang yang beragama, baik Muslim atau Kristian, ya, kita ada landasan ini. What is right cannot be wrong. What is politically right cannot be morally wrong. What is morally right cannot be politically wrong. You can win any elections, yes. You can win melalui cara yang baik, atau kamu menang dengan tipu helah, angkut orang asing undi untuk kamu. Tapi itu wrong. Sebab itu saya katakan dasar kena jelas. Saya nak ambil masa sikit, ya. Sudah tahu masalah bukan jadi Sabah. Saya tak kupas Sabah, dan pimpinan Sabah lebih arif, ya. Dasar di negara kita, kita kena faham, ya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib hari-hari war-war, dasar baru, projek baru, kemudian dia kecam kita hari-hari. Saudara tengok televisyen, hari mana yang saya terlepas daripada kecaman? Jadi saya hero nombor 1 bagi UMNO. Hari-hari kena hantar. Jadi saya nak jawab, saya kata cara yang jawab, kalau Datuk Najib itu benar-benar pemimpin yang berani, maka dia harus terima pelawaan saya. Kita debate dan bahas. Saya kata kita hasilkan minyak berpuluh-puluh bilion satu tahun, untung hasil minyak keseluruhannya bagi kerajaan 80 bilion ringgit. Saya ulangi, God willing, insya Allah pilihan raya ini kita menang hari ini, esok saya umum minyak turun seluruh negara. Ya, sudah tengok saya betul-betul. Jangan ingat saya main-main politik ini. Ya, I've gone through a lot. Penjara saya kenal, kena pukul saya kenal, telanjang saya kenal, video saya tengok. Ini politik celaka, politik jahat. Tapi saya kata, saya bukan nak pegang kuasa dengan Datuk Wilfred, Tamrin, Hatta yang hadir ini, bukan untuk pegang kuasa untuk dendam. Dia telanjang saya kena tangkap, kena telanjang dia sekali. Dia pukul aku, kena pukul dia sekali. Bukan. Politik dendam ini tidak akan beri manfaat. Saya hanya nak buktikan kita boleh tadbir dengan bersih, dengan baik, tidak macam kamu. Jadi sebab itu, soal harga minyak tak tunggu 1 minggu, 1 hari. Ya, nak tahu, nak cuba, undi Pakatan Rakyat.
Jangan pakai janji manis, mau janji di pati porah mana dipati. Sudah, itu saya katakan program. Sebab apa kita belum buat begitu? Sebab hasil banyak. Kemudian saya umumkan juga, ini sekarang ini anak nak pergi sekolah, masuk universiti, hutang, negeri kaya, mana anak orang Kadazan di pendalaman, satu peluang dari satu kampung sekali anak masuk universiti, tapi hutang. PTPTN. Ya. Sudah ada negeri, saya bagi contoh kawan saya Perdana Menteri Turki. 3 bulan lalu dia panggil, dia jemput saya. Memang saya pergi ke Turki sering. Turki tak ada minyak. Kita masuk jadi Perdana Menteri 80 bilion ringgit ada. Dia masuk Perdana Menteri, duit minyak kosong. Tapi dalam 2 tahun Turki boleh laksanakan free education dari rendah sehingga ke universiti. Baru ini di Istanbul dia tanya saya, bila elections? Saya kata dekat. Dia tentu dia mau kita menang. Macam mana? Saya kata kalau saya dah ulang, kalau kita menang hari ini, esok minyak turun. Dan you ambil masa 2 tahun nak bagi free education dari sekolah rendah sampai universiti. Saya kata Prime Minister Tayyip, kalau election 2012 ini tahun juga kita batalkan PTPTN supaya education terkena. Anak menteri ada beasiswa. Bayangkan, anak menteri yang tadi Datuk Fred sebut, Lembu Kondo, anak umur 24, terus 23, terus gaji 1 bulan 30,000 ringgit. Ya. Kerja apa? Kira lembu. Berapa gaji? 30,000. Anak kita mau dapat gaji minimum, Pakatan Rakyat janji 1,100. Datuk Najib kata Semenanjung 900, Sabah Sarawak 800. Sebab Sabah Sarawak ini penduduknya second class. Saya nak tanya ini pemimpin-pemimpin BN Sabah, you mau rakyat you second class? Sebab itu rakyat mesti tentukan. Saya nak bagi tahu, kalau gaji di Kedah 1,100, Pahang 1,100, Sabah pun mesti 1,100. We cannot have genuine unity. Orang Sabah tidak akan merasakan sebahagian integral semangat Malaysia kalau polisi yang dilaksanakan oleh UMNO Barisan Nasional diteruskan. Oleh demikian, nak selamatkan Malaysia, tumbangkan Barisan Nasional. PTPTN kos dia berapa tambahan? 5 bilion. Yuran percuma. Tambang duduk di Penampang atau di Tuaran, belajar di Universiti Melaya atau ada Universiti Utara. Tambang bagaimana? Yuran, makan minum, asrama, semua itu kita boleh tanggung. Kita bayar semua. Orang tanya, janji. Ya, saya nak beritahu, kita tidak janji bohong. Kita janji, kita kira. Saya 8 tahun Menteri Kewangan, jangan lupa. Ya. Saya Menteri Kewangan bukan macam Menteri Kewangan sekarang. Menteri Kewangan sekarang utang. Saya Menteri Kewangan, saya bayar. Kita ada surplus. Ya. Tunjuk macam mau niaga, tunjuk mau duit sikit. Utang kat bank bercambah. Sudah berapa jumlah semua kalau kita kira? Yuran, makan minum, asrama, tambang, buku. Itu 5 bilion 1 tahun. 5 bilion sikit ke banyak? Banyak juga. Tapi hasil minyak berapa? 80. 80 tolak 5 jadi berapa? Berapa? You nama apa? Madius. Ni Wiflet, you ambil nama dia. Ambil nama telefon. Dia kata 80 tolak 5 jadi 75. Madius di Tuaran kita angkat sebagai penasihat Kementerian Keuangan Pakatan Rakyat. You tahu sebab apa? Madius lebih pandai daripada Datuk Najib. Datuk Najib kata 80 tolak 5 bankrupt.
Jadi siapa pandai, Madius atau Najib? Siapa pandai, Najib atau Madius? 80 bilion kita ada, tolak 5, Najib kata bankrupt. Madius ini dari Tuaran kata 75. Jadi kita angkat dia penasihat Kementerian Keuangan, elang tak ada. Baik. Jadi sudah saya nak sebut, jangan ingat seperti mana media UMNO BN serang kita. Bankrupt, tak bankrupt. Sebab apa tidak bankrupt? Kalau urus dengan baik, kamu ambil 250 juta, bayar kepada Syarizatnya keluarga. Tak apa. Kamu bagi emas, bilion-bilion rugi, Tan Sri Tajudin. Tak apa. Kamu bagi Perwaja dulu rugi, liability 11 bilion ringgit. Tak apa. Kamu bagi kontrak kepada anak Tun Dr. Mahathir minyak 10 bilion ringgit. Ada yang ambil orang Sabah? Ya. Kemudian kerajaan negeri ambil balak lagi bilion-bilion, ambil tanah rakyat lagi bilion-bilion. Tak apa. Nak tolong rakyat, bankrupt. Saudara, baca sejarah. Raja-raja Cina ke India ke Arab ke Afrika ke Inggris ke, ada tak sejarah di mana negara bankrupt? Tanya, sebab apa bankrupt? Sebab raja itu terlalu sayang kepada orang miskin, banyak bagi orang miskin, maka negeri bankrupt. Tak pernah dengar. Ada dengar ke sejarah satu negara bankrupt sebab raja tolong orang miskin? Tak ada. Yang bankrupt sebab apa? Pemimpin curi balak, curi tanah rakyat, curi harta rakyat. Negeri boleh bankrupt seperti mana Sabah dan Malaysia akan datang di bawah BN. Betul, saya sebut ini sudah. Kita setuju bersama dalam Pakatan Rakyat, DAP, PAS, Keadilan, kita bincang. Boleh tak kita batalkan PTPTN? Sebab kita janji, kalau tak kita tunai, saya tak mau jadi macam orang BN. Kita dah seksa, sudah masuk penjara, kena pukul, kena telanjang, kena maki, hamun, attack tiap malam. Mau jadi Perdana Menteri, orang maki apa guna? Jadi apa Perdana Menteri? Permadani merah, orang semua cium tangan, tapi makan susah. Datang bagi RM500, 50 tahun, kita pun happy bermain. Berapa tahun? 50 tahun. Sebab itu kita janji yang kita yakin boleh buat. Sebab itu sudah, saya itu sebahagian national program kita. Zuraida ada dan kita tahu tentang wanita, tentang bagaimana kita kenalkan insurans wanita. Kerana masa ibu bapa, ibu-ibu ini peranan penting, dan kita kena bagi pengiktirafan kepada mereka. Itu dasar kita. Balik kepada Sabah. Sabah, Datuk Fred membering ulang, negeri ini negeri terkaya. Balak cuba kumpulkan berpuluh bilion ringgit. Kalau tanpa untuk sekarang, mungkin dah ratus bilion daripada dulu sampai sekarang. Kehidupan rakyat bagaimana? Minyak 10 bilion, 5% sekarang pun kalau urus dengan baik sudah senang rakyat. Jadi negeri terkaya, rakyat termiskin. Itu pun bila datang lagi BN, sudah rakyat mesti merdeka. Apa yang dibuat oleh Pakatan Perubahan Sabah ini, yaitu nak merdekakan pemikiran rakyat. Kita, kuasa di tangan kita. Kamu ada wang, kamu ada kuasa, kamu ada jentera, kamu ada media, tapi kamu kena ingat, kuasa di tangan rakyat. Dengan izin Tuhan, kamu tetap tumbang. Untuk Sabah, kita runding panjang. Kita runding panjang bagaimana masalah Sabah, Sarawak. Bukan Sabah, Sarawak saja. Mana-mana negeri pengeluar minyak. Saya orang Pulau Pinang. Kita tak ada keluar minyak. Minyak urat pun tak ada. Tapi kita kata mana-mana negeri pengeluar minyak. Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan. Kebetulan 4 negeri ini juga negeri yang miskin. Maka kita putuskan, baik kita perintah, maka kita pulangkan 20% royalty kepada mereka. Tetapi Tan Sri Simon pun tahu, kita kena urus dengan cukup transparan, dengan bersih.
Kerana bila ada orang cakap Sabah, Sabah, Sabah for Sabahan, Sabah, saya kena ingat, memang siapa nak pimpin Sabah? Orang Sabah. Siapa nak tentukan dasar terbaik untuk Sabah? Orang Sabah. Tapi kena ingat, yang rompak itu orang Semenanjung pun ada, orang Sabah pun pandai rompak. Yang curi bala, orang Semenanjung pun ada, orang Sabah pun handal. So elect the right Sabahan, not just Sabah for Sabah, but the right Sabah for the people of Sabah. Ya, dia ada kelainan ni. I want to remind this. Wilfred tahu my very strong views tentang satu dua orang. Dia cakap, gila-gila Sabah, 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 Sabah. No, the problem is not Sabah. The problem is governance, anti rasuah, anti penyelewengan. Itu yang kita harus tingkatkan. Sebab itu saya kata royalty misi. Ya. Ada orang kata ini akan menjejaskan keuangan negara. Saya nak bagi tahu, keuangan negara tak akan terjejas kerana 80% masih pergi kepada pusat. Itu satu. Keduanya, kita kena elak wastage. Sekarang ini sudah bayang, mengikut laporan Ketua Audit Negara dan Transparency International, 1 tahun bocor, leakages sebab corruption, rasuah, membazir, belanja boros, buat stadium runtuh, buat sekolah harga 40 klaim 50 juta, buat jalan harga 100 juta klaim 180 juta, kemudian jalan pula tak elok. Ini semua menyebabkan negara rugi. Berapa rugi 1 tahun? Estimatenya di antara paling kurang 20,000 juta ringgit. Sudah, kita tadbir dengan baik, we can save 20 billion. Tahu 20 billion berapa banyak? Ingat 500 ringgit seorang. Sebab itu saya ajak kawan-kawan, termasuk kawan-kawan KDM, family kita. Ini family, humanity, ini kena ada family. Kita ajak supaya fikir dan pertahankan hak kita. Saya ingat apa yang Tuan Wilfred sanggup sacrifice hari ini. Ambil this very bold move. Ini sejarah. Sudah tahu tak hari ini diperhatikan di seluruh Malaysia. Insiden peristiwa hari ini bersejarah di Tuaran ini dapat perhatian seluruh Malaysia. Seluruh negara-negara ASEAN perhati bahawa ini turning point dalam sejarah politik Malaysia.